Assalamualaikum, apa khabar semua adik-adik, saudara-saudara yang Cik Man kasih sekalian. Kita bertemu kembali dalam Kapsul Ramadan Bliss. Dan pada kali ini kita nak bincangkan satu topik, iaitu sunnah memakai bau-bauan, ataupun kita nak sebut apa sekarang ni, perfume lah, minyak wangi lah, apa namalah, yang penting bila kita pakai wangi. Okey, adik-adik dan pendengar-pendengar yang Cik Man kasih sekalian, minyak wangi merupakan salah satu, ataupun memakai bau-bauan yang wangi merupakan salah satu daripada fitrah manusia yang sukakan kepada keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan sukakan keindahan, dan sudah menjadi fitrah manusia ini suka berhias-hias, sikat rambut, pakai minyak rambut, kemudian dia mengetip kuku. Sebab tu bila disebutkan antara sunnah-sunnah yang fitrah ialah mengerat kuku, mengerat bulu ketiak, dan juga mengerat bulu-bulu kemaluan dan bulu-bulu lain yang sewaktu dengannya, supaya kita nak bersih. Dan kemudian nak tambahkan lagi dengan bersih itu ialah apabila kita memakai minyak wangi. Dalam kehidupan kita, kita pergi pejabat, kita main futsal, kemudian antara perkara yang paling mulia dan penting untuk kita hadiri ialah kita ke masjid, rumah Allah. Jadi kalau kita nak bercampur dengan manusia pun, kita memakai minyak wangi. Kita tak nak orang cakap ataupun kecam kita, kau ni apa ni, bau ketiak dan seumpamanya. Apatah lagi apabila kita nak melakukan satu perbuatan yang paling mulia, yang mendekatkan kita dengan Allah, bukan dengan makhluk tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pastilah kita nak meraihkan perbuatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu daripada meraihkan, kita berwangi-wangian. Nabi ada sebutlah ni dalam bab orang pergi ke masjid. Nabi kata, siapa yang makan bawang, siapa yang makan bawang, kita tahu bau bawang tu memang sedap masuk dalam masakan. Tapi kalaulah lepas makan engkau hengapkan nafas kau, memang minta kaki dek. Jadi maknanya siapa yang memakan bawang, janganlah pergi ke masjidku. Jangan pergi masjid. Tapi bukan alasan, tak nak pergi masjid lah, jom kita makan bawang. Tak, itu bukan pilihan, itu sebagai hukuman. Maknanya bila lepas makan benda-benda yang boleh menyebabkan bau tak enak, bukan itu lesen tak pergi ke masjid, tapi mesti buangkan dan bersihkan sehingga hilang bau, kemudian pergi masjid. Wah, banyak alasan tak nak pergi masjid. Jadi antara perkara yang mengindahkan diri kita dan dapat menghapuskan bau yang bukan-bukan, kita memakai minyak wangi dan bau-bauan. Sekarang ni minyak wangi di perfume kereta, perfume rumah, minyak wangi pakai badan, dah ramai orang jadikan, dah familiar dalam kehidupan kita jadikan hadiah sebab senang dibawa. Sebab tu dalam satu hadis Nabi, man urida alaihi tib fala yaruddahu. Siapa yang dihadiahkan ataupun ditawarkan kepadanya, orang bagi dia minyak wangi tib, maka janganlah dia tolak. Fa innahu tayyibur rih. Maka sesungguhnya sebab minyak wangi itu pemberian yang aromanya, baunya indah, sedap, dan orang kata memang menyenangkan, khafiful mahmal, dan mudah dibawa. Pernah ke orang dia akan kau minyak wangi saiz dia tongges? Tak ada kan? Kecil-kecil aja mudah dekat bau, mudah letak dekat dalam poket. Kemudian bila nak semayang tu ada jenis kawan-kawan kita ataupun jemaah sebelah, okey, calit. Jadi benda itu senang dibawa, dan benda itu harganya yang murah. Walaupun harganya murah, maka janganlah kita underestimate ataupun kita pelekehkan pula. Tetapi manfaatnya sangat besar, memberikan keselesaan. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut 3 benda janganlah ditolak. Thalathun la turad. Apa dia? Al-wasaid wad-duhnu wal-laban. 3 benda yang jangan tolak lah orang bagi. Apa dia? Bantal alas. Bantal, orang bagi bantal alas, jangan tolak. Apa lagi? Minyak, jangan tolak. Bukan minyak masak. Minyak ni yang dimaksudkan dalam hadis benda yang wangi. Minyak wangi, jangan tolak. Kemudian yang ketiga, susu. Jadi 3 benda ni biasanya orang bagi memberikan keselesaan kita. Bantal orang bagi, terpulang nak buat apa? Mungkin nak berbaring ke, nak selesa duduk ke. Kemudian minyak wangi yang sedang kita bincangkan sekarang ni, kebetulan pula bau badan kita yang bukan-bukan. Kadang-kadang kita ingat orang tu mengajik, kau mesti nak untuk aku tu kan, mentang-mentang aku tak mandi. Tak, dia bagi tu atas dasar kasih sayang dan juga untuk berbuat baik. Dan satu lagi, jangan menolak susu untuk menghilangkan haus dan kesihatan. Jadi sementara kita berada dalam bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, antara perkara yang kita boleh buat untuk memuliakan bulan Ramadan, sentiasalah membersihkan diri kita, sebab ini adalah bulan ibadah, ya. Sentiasa berada dalam masjid, banyak waktu untuk kita
atas jadah, maka sudah sewajarnya kita sebagai seorang Muslim yang sentiasa bersih, mutatahhirun, maka mewangikan anggota badan kita ketika bertemu dengan Allah. Malaikat pun suka. Jumpa lagi dalam Kapsul Ramadan Bliss bersama Cik Man dalam episod akan datang. Assalamualaikum.